Salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung kertas soalan format instrumen peperiksaan SPM KSSM mulai 2021. Kita akan pergi pada topik sukatan silakan tak terkumpul ataupun data tak terkumpul. Mari kita terus bicarakan soalan kertas 1. Soalan 1, cari julat bagi data yang diberi dalam darjah 1. Diberi data 10, 3, 4, 3, 6, 4 dan seterusnya. Maka, apakah rumus julat? Rumus julat, data yang terbesar ditolakkan dengan data terkecil ataupun nilai terbesar ditolakkan dengan nilai terkecil. Jadi daripada data ini, nilai terbesar 12 ditolakkan dengan nilai terkecil 2, kita akan dapat 10. Soalan 2, sisihan piawai bagi 7 data ialah 9.87. Jika setiap data didarab dengan 2, apakah sisihan piawai baru? Maka apabila kita darabkan setiap data, adakah sisihan piawainya akan berubah? Ya, sisihan piawainya akan berubah. Namun jika setiap data ditambah, maka sisihan piawainya tidak akan berubah. Maka sisihan piawai 9.87 bila didarabkan 2, kita akan dapat berapa? Ya, 19.74. Seterusnya, soalan 3, rajah 2 menunjukkan plot bagi satu set data. Apakah kuartil pertama bagi set data tersebut? Baik, pertama-tamanya kita akan senaraikan semua datanya. 2, 3, 5 kegerapannya ada 2, 6 kegerapannya ada 3, 7 ada 3, 8 dan 9. Maka kita lihat datanya adalah nombor ganjil ke atau genap. Adalah genap. Maka median dia adalah antara 6. Kebahagian kuartil pertama sebelah kiri,
Maka kita bahagikan data ini kepada dua bahagian, maka kita akan dapat di antara 5. Maka kita akan tambahkan 5 tambah 5 dibahagikan dengan 2. Maka kita akan dapat 10. Bahagi 2 dapat 5. Soalan 4. Cari beza variance dan sisihan piawai bagi data yang diberi. Dengan data 10, jumlah data 586 dan jumlah data dikuasa 2 kan 43,294. Jadi, apakah rumus bagi variance? Variance bagi data tak terkumpul, jumlah semua data yang dikuasai 2 kan bagi dengan bilangan data ditolakkan dengan min. Di min ini kita boleh terbitkan menjadi jumlah data sama dengan bilangan data atau bahagi dengan bilangan data dikuasai 2 kan. Maka kita boleh gantikan semua data yang diberi dalam soalan, iaitu 43,294 dibagi dengan 10 ditolakkan dengan jumlah semua data dibahagikan dengan bilangan data dikuasa 2 kan. Kita semak dengan kalkulator masing-masing. Dapat berapa? Ya, 855.4. Jika kita dapatkan sisihan piawai, bagaimana? Ya, sisihan piawai hanya kita kuasa 2 kan. Variance yang kita dapatkan tadi kita kuasa 2 kan. Akhirnya kita akan bezakan tolak variance dengan sisihan piawai. Maka kita dapat berapa? Ya, 865.52. 855.4 ditolakkan dengan 29.92 sama dengan 865.52. Kurang 5 untuk kertas 1. Plot batang dan daun dalam darjah 3 menunjukkan markah matematik dan ujian 1 oleh murid-murid kelas 501 dan kelas 502.
Cari peratus murid yang memperoleh 60 markah dan ke bawah. Okey, baik, kita boleh senaraikan semua markah pelajar untuk kedua-dua kelas yang mendapat 60 markah dan ke bawah. Okey, jadi apakah senarai bagi markah pelajar untuk kedua-dua kelas 60 markah dan ke bawah? Mari kita cuba senaraikan. Okey, pertama dapat berapa daripada kelas 501? 43. Okey, yang ini kita betulkan 43 per 34 43, 44, 44, 40 untuk kelas 502, 40 untuk kelas 502, 42 dan 45. Seterusnya 59. Okey, kita boleh mula dari ujung 59, 55, 53, 52 untuk kelas 502, dimula dengan 52, 53 dan 56. Akhirnya hanya satu markah di atas 59, iaitu 60. Di berapakah bilangan satu, dua, tiga, empat? Kita dah akan dapat 14 markah yang mendapat 60 markah dan ke bawah. Seterusnya kita bahagikan dengan semua markah ataupun jumlah pelajar. Berapa markah yang ada di sini ataupun pelajar? Dapat berapa? Ya, jumlah semua markah yang diperolehi oleh pelajar itu ataupun bilangan pelajar 35. Maka peratus 14 dibahagi dengan 35 darab 100. Okey, boleh semak guna kereta masing-masing dapat berapa? Ya, 40%. Seterusnya kita bagi kertas 2 bahagian A. Jadual 1 menunjukkan data tak terkumpul set A, set B dan set C. Lengkapkan jadual 1 dan set data yang manakah menunjukkan seraikan yang paling luas
justifikasikan jawapan anda. Jawapan set A, berapakah jumlah semua? Boleh semak calculator, dapat tak 400? Dapat 400. Okay, min. Jumlahkan semua data set A dan dibahagikan dengan bilangan data. $80 tambah 83 tambah 78 tadi, kita dapat 400 kan. Bahagikan dengan data ini 8. Betul 8? 8 ke 5? 5 400 bagi 5 dapat 80. Set B, baik 400 juga. Min 80. Set C, ya 400 dan min 80 juga. Okay, tunjukkan serikan yang paling luas untuk soalan B. Manakah serikan yang paling luas? Kita set A, B dan C, kita bandingkan. Yang luas ni maksud apa? Yang luas ni maksudnya, contohnya soalan set A, kita ada lingkungan makannya 76 hingga 80 ke atas. Set B, kita lihat serikannya terlampau kecil, iaitu 80. Tapi kita tengok set C. Mula daripada makannya 8 dan ada yang dapat 36. Ini sebenarnya 36 ni. Betul? Kita tadi dapat 400. Betul? $400 mesti 361 kan? Betul. 361. Jadi dapat 400 kan? Confirm 361 . Maka set C mempunyai serikan yang paling luas. Itu dimulai daripada 8 hingga 30 atau 361. Mulai daripada 8 maka hingga 361. Jadi set C lah. Apakah justifikasi jawapan anda? Kunci kuartalnya adalah ekstrim kan? Ekstrim. Apa maksud ekstrim? Terlalu tinggi markahnya ataupun terdapat nilai ekstrim iaitu 361. Nilainya adalah sangat besar berbanding set A dan set B. Walaupun semua set mempunyai min yang sama. Jadi kita lihat daripada ini kita dapat simpulkan maklumat tambahan cikgu beri bahawa untuk nilai terlampau luas atau ekstrim, min
tak boleh digunakan, maka kita akan gunakan apa? Untuk nilai ekstrim. Ya, kita akan gunakan sisihan piawai ataupun variance. Seterusnya soalan 2. Data dalam jadual 2 menunjukkan markah yang diperolehi oleh 15 murid dalam satu ujian diagnostik. 46, 62, 55, 52 dan seterusnya. Bina sebuah plot kotak untuk mewakili data dalam jadual 2. Jadi apakah mula-mula kita buat? Untuk kita cari ataupun bina sebuah plot kotak. Ya, kita senaraikan daripada nilai terkecil hingga terbesar. Kedua, kita akan cari nilai maksimum dan minimum. Kita senaraikan. Dari nilai terkecil hingga terbesar. Ke nilai minimumnya 35 dan maksimum dia 75. Baik, kita boleh pelukkan. Buat satu garisan, maka kita skalakan. Baik, sebelum kita skalakan, kita cari median. Okay, data ni genap ke ataupun ganjil. Genap kan? Maka bila genap, median dia bila kita bahagikan kepada 2, maka median dia antara 55. Maka kita boleh cari kuartil pertama dari bahagian ini. Kita bahagi 2 nilai ataupun senaraian data ini. Sebab dia ada ganjil, maka ada nombor di tengah-tengahnya, iaitu 46 untuk kuartil pertama, dan sebelah kanan untuk kuartil ketiga. Okey, boleh plotkan. Kita dapat nilai minimum 35, kuartil pertama 46. Daripada kuartil pertama kita dah buat bentuk segi 4 tepat dan median di tengah-tengah. Kuartil ketiga
69 dan nilai maksimum 75. Maka bentuk graf ni simetri ke atau pencong? Pencong dia pencong ke mana? Ke kanan. Seterusnya soalan 3, plot batang dan daun. Tunjukkan ujian matematik untuk kelas 3A. Berdasarkan plot batang daun itu, cari bilangan murid kelas 3A. B, median. C, julat antara kuartil. Berapakah bilangan pelajarnya? Kita rujuk daripada jadual plot ataupun plot batang dan daun. Ya, berapa pelajar dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berapa semua? 20 Ya, ramai dapat 20. Kita boleh senaraikan juga semua markah. Semua bilangannya adalah 20. Bilangan muridnya sama dengan 20. Seterusnya median. Median, setelah kita senaraikan daripada nilai terkecil datanya hingga terbesar, maka kita boleh bahagi 2. Senarai ini adalah ganjil ke genap? Genap kan? Dia genap, maka median dia di antara yang mana? Antara 64. Median dia. Jadi kita akan tambah 64 tambah 64 bahagi 2, kita akan dapat 64. Bagaimana juga dengan julat antara kuartil? Okay, kita cari kuartil pertama dulu. Ingat lagi? Rumus julat antara kuartil? Ya, sama dengan kuartil ketiga ditolakkan dengan kuartil pertama. Jadi kita boleh cari kuartil pertama di bahagian sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini sebenarnya adalah ganjil, maka dia di antara. Kita bahagikan kepada 2 senarai sebelah kiri ini. Kita akan dapat kuartil pertama antara 52 dan 56, dan kuartil ketiga antara 71 dan 72. Maka kita akan tambah untuk kuartil ketiga. 71 tambah 72 bagi 2 ditolakkan dengan kuartil pertama, iaitu 52 tambah 56 bahagi 2. Kita dapat berapa? Boleh semak guna kalkulator masing-masing.
71.5 untuk kuartil 3. Betul? Tolak 54. Dapat berapa? 17.5. Baik, selesai untuk bahagian A. Test 2. Kita pergi kepada bahagian B. Okay, B ini 10 markah berbanding bahagian A tadi hanya berapa markah? 5 markah kan? Terus kepada soalan 1, Raja 1 menunjukkan markah dalam kuis sains yang diperoleh oleh sekumpulan pelajar. Wakilkan data dalam Raja 1 dalam satu plot batang dan daun. Seterusnya B berdasarkan data dalam Raja 1 lengkapkan plot kotak di ruang jawapan C. Baik, kita bina satu plot batang dan daun dari data yang diberi. Kita mula daripada berapa? 2. Sebab nilai terkecilnya ada 21. Kita mula daripada 2 untuk kolom batang ataupun bahagian batang. 2. 21. Seterusnya berapa? 24. Isikan di kolom daun 4. Seterusnya 27. 28. 8 ni ada berapa? Ada 3 . 28, 28, 28 dan 29. Okey, yang mula dari 3, 30, 3 sifar. Seterusnya 31. Maka 31 ada 2 orang. 31, 31. Seterusnya 32, 2 orang juga. 32, 32. Seterusnya 33, ada 33, seorang saja. 35 ada 2. Dan 36 ada 2 orang pelajar juga. Seterusnya maka 40 ke atas. Hanya ada berapa orang? Seorang saja. 40. Ini nilai maksimum lah. Seterusnya kita akan plotkan plot kotak. Gambar raja diberi dalam buku jawapan
atau soalan seperti ini, maka kita isikan saja. Okey, langkah pertama. Apakah langkah pertama? Kita senaraikan daripada nilai terkecil ke terbesar 1.47 hingga 40. Jadi kita dah boleh isi nilai minimum atau terkecil. Nilai minimum berapa? 21 dan nilai maksimum adalah 40. Terus kita bagikan senarai data ini atau markah yang diperolehi kepada dua bahagian. Okey, berapakah median dia? Jadi semua data ini adalah genap, maka dia di antara 31 kan. Jadi kita bagi 2, 31, kemudian di tengah di antara 31 dan 31, maka kita tambahkan 31 dengan 31 bahagi 2, kita dapat 31. So kita boleh cari kuartil pertama. Kita bahagikan untuk bahagian sebelah kanan ni, pertama ni, ganjil ke genap? Ganjil. Maka ganjil kuartil pertama adalah di tengah-tengah. Kita bagi 2, kumpulkan pada 4 angka, 4 angka, kita dapat kuartilnya 28. Kuartil ketiga, sebelah kiri, kumpulkan kepada 4 angka, 4 angka untuk senarai ganjil ini. Kita dapat berapa? Kuartilnya adalah 35. Seterusnya soalan 2. Set data berikut menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan pelajar dalam satu pertandingan kuis. 158327598 julat. Kedua, atau B, julat antara kuartil. C, variance. Dan akhirnya sisihan piawai. Kita hitungkan julat. Maka pertama kita buat apa? Ya, kita senaraikan. Okay. Cuba cari julatnya berapa. Kita buat dalam 1 minit untuk julat. Cikgu betulkan dulu ni. Nampak.
Okey, maka kita dapat berapa? RM26 Saya senaraikan 1355,8897, maka nilai terbesar atau nilai maksimum ditolakkan dengan nilai minimum untuk data itu 27 ditolak dengan 1, 26. Sebenarnya kita cari julat interkuartil maka data itu adalah genap, maka dia di antara median dia di antara 5 dan 8. Maka kita tambahkan untuk kuartil pertama dan ketiga. Kita buat kuartil ketiga dulu. Sebelah kanan 8 tambah dengan 9 bagi 2 ditolakkan dengan 3 tambah 5 bagi 2. Maka dapat 4.5. Dapat 4.5. Okey, semua dapat Yes. Soalan ni pun kita telah bincang di bahagian A tadi. Seterusnya variance, ingat lagi rumus variance. Maka data itu kita gantikan ke dalam rumus. Semua data itu kita kuasa 2, belum kita jumlahkan, bahagikan dengan bilangan data, itu berapa? 8 kan? Itu ditolakkan dengan min. Kuasa 2 kan setiap data. Kita jumlahkan semua, 1 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 dan seterusnya bagi dengan bilangan data, ditolakkan dengan min. Jadi min jumlah semua data, kita tambahkan 1 tambah 5 tambah 8 hingga 27 bagi dengan bilangan data. Okay, simak calculator dapat tak 56.667. Dapat cikgu ya. Okay, dapat. Seterusnya sisian piawai. Berapakah sisian piawai? Ya, 7.53.
Soalan 3, bahagian B. Pelajar 3 menunjukkan data bagi saiz kasut yang dipakai oleh 20 orang murid dalam 2 kelas, iaitu kelas amanah dan kelas cekal. Ini data-datanya, kita lihat. Ada saiz 8, ada saiz 6. Yang paling kecil, kelas cekal, kita lihat. Paling minimum pun saiznya 8.5 ya. Dan paling besar saiznya 11. Okay, A. Lukis plot titik untuk mengkali data bagi kedua-dua kelas di atas. Kita buat plot titik. B. Berdasarkan rajah dan plot kotak. Hitungkan julat bagi kedua-dua kelas. C. Berikan satu perbandingan anda daripada perbandingan dua data di atas. Jadi kita nak lihat dengan dua data ini dengan kita gunakan plot titik. Okey, cuba plotkan pada jadual yang diberi untuk kelas apa? Kelas amanah. Okey, kita boleh gunakan skala daripada 6, mula daripada minimum 6 dan maksimum adalah kita boleh letak 11 ataupun 12. Sini ada 12, kita boleh letak hingga 13. 6 hingga 13. Dengan skala satu skala sama dengan berapa? 2 kotak. 6, 7, 7, 8. Okey, ikut kesesuaian graf. Jadi kita mula pada 6. 6 ada saiznya berapa orang? Seorang saja, 1. Saiz 6.5. 6.5. Berapa orang? Atau kegelapannya ada 3 kan? 6.5, 1, 2, 3. Saiz 7. 1, 2, ada lagi? Ada 2 dia. Yang ini saiz 7, betul. 1, 2. Ada lagi yang 7.0. Ada 2 saja. Kita betulkan nanti. Yang ini tak ada sebenarnya. Tak ada, ada 2 saja. Nanti ini awak batalkan. 7.5. Ada 2 orang. 3 orang. 7.5 patutnya ada 3 orang.
Ini kita alihkan di sini 8 saiz 8 ramai kelas amanah ni yang punya saiz kasut 8. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 8.5 seorang je. Okay, saiz 9 tak ada, terus saiz 10.5. Ada 2 orang. Saiz 11 seorang saja. 12.5 ana seorang. 11 cekal. Cekal ni semua yang mula daripada 8.5. Dapat kesimpulan bahawa kelas cekal ni saiz kasut yang lebih besar berbanding daripada kelas amanah. Saiz 9 yang paling ramai 8 orang untuk saiz 9. Okay, kita boleh gunakan blok kotak atau kita senaraikan untuk kelas amanah dahulu. Cuba cari julat kelas amanah. Ya betul, 6.5. Jadi untuk kelas amanah nilai terbesar atau maksimumnya 12.5 ditolakkan dengan nilai terendah atau minimum. Ini berapa? Yang tadi 6. 12.5 tolak 6, 6.5. Dan untuk cekal dapat berapa? 2.5 ya. Nilai minimum dia tadi 85 dan maksimum 11 Jadi 11 tolak 8.5. Betul? Dapat 2.5. Jadi soalan yang akhir tanya apa? Berikan satu perhatian daripada perbandingan dua data di atas. C. Berikan. Tanya tadi. Berikan satu perhatian anda kepada perbandingan dua data di atas. Okey, ini data untuk kelas amanah. Kita perlukan graf titik. Maka saiz untuk kasut untuk kelas cekal ada lebih besar kan? Kita boleh buat kesimpulan sedangkan saiz kasut kelas amanah adalah lebih besar.
serakan, kita kunci kata dia serakannya saiz kasut itu lebih besar, maksudnya bukan saiz kasut, tapi dia punya saiz tu meluas mula daripada 6 sampai ke 11. Dia lebih jauh. Tapi untuk kelas cekal, penyakannya punya saiz 9 dan tak berapa jauh. Kita lihat serakan untuk cekal ni. Dia lebih tertumpu di tengah-tengah. Jadi serakan dia tak berapa jauh, dekat saja kan, bandingkan dengan kelas amanah lebih besar serakan dia. Ada mula dari 6 sampai 12. Lebih jauh kan jarak dia. Kelas amanah, kelas cekal lebih tertumpu. Jadi serakan untuk kelas amanah lebih jauh atau lebih besar. Itu maksudnya. Jadi untuk jawab soalan sini, kunci kata dia serakan lebih besar, lebih jauh. Di C, kita jawab serakan saiz kasut kelas amanah lebih besar. Boleh? Baik, sekian saja. Kita jumpa kelas seterusnya.